Isim mu'rab tu apa? Okey, sekejap. Ini isim mu'rab. Okey, ini saya explain. Kita belajar. Astaghfirullahaladzim. Dah lama saya cakap tak ada orang tegur kan. Tak beritahu tapi Ustaz tak dengar. Ustaz tak dengar kita cakap. Ustaz tak dengar. Saya dengar. Tadi yang saya dengar orang cakap Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak cakap, tak dengar. Oh. Saya dengar awak beri salam. Saya cakap. Saya tunggu Ustaz jawab salah. Astagfirullahaladzim. Minta maaf. Okey, tak apa. Okey. Kita ulang balik insya-Allah. Okey, kita telah belajar tentang isim dhamir dengan haraf tadi kan. Isim dhamir, isim haraf. Sekarang kita belajar tentang isim mu'rab. Apa maksud isim mu'rab? Kita lihat tadi kalau isim dhamir dia tak berubah. Ejaan dia kerana nahu. Dia tak berubah ejaan dia kerana nahu. Dia berubah kerana sebutan. Tak semua kan. Setengah-setengah keadaan je dia akan berubah. Lain banyak kan sama aje. Dia punya bentuk dia tak berubah. Itu panggil isim mabni. Maksud mabni dia still, dia tak berubah. Okey, sekarang kita belajar tentang isim mu'rab. Seperti kita lihat isim-isim yang berada di selepas haraf sendi tadi dia akan berbaris bawah. Dan isim bila berada dengan sebahagian daripada kata hubung dia berbaris atas. Jadi dia akan berubah baris huruf terakhir dia pada baris bawah, baris atas atau baris depan. Macam kita nampak dalam Quran, kita ada Allaha, Allahu, Allahi. Kan? Wa'da, wa'du, wa'di ada juga. Atau wa'dun, wa'din, wa'dan. Okey, itu pada tanwin lah. Itu maksud dia berubah. Huruf terakhir dia. Dari segi baris huruf terakhir berubah, itu panggil mu'rab. Kenapa dia berubah? Dia berubah kerana menunjukkan peranan dia dalam ayat. Lihat tak yang dulu kita semalam kita dengar he gave me his book, he thanked me kan. I gave him his book, he thanked me kan. Him dengan his dengan he itu tiga perkataan yang berbeza tu kan. Semua menunjukkan peranan. Sama juga dalam dia ada Allaha, Allahu, Allahi. Itu menunjukkan peranan kata tersebut ayat. Itu maksud saya. Okey. Jadi itu kita akan belajar. Jadi kita ada tiga bagaimana perkataan Arab terbentuk. Dia terbentuk pada tiga huruf yang disusun. Kalau kita lihat bahawa abjad bahasa Arab haraf hijaiyah tu ada 7 atau 28 bergantung kita terima alif tu sebagai abjad ke tidak. Ulama kata alif tu bukan abjad, dia cuma mat, dia cuma untuk panjang pendek, tak ada bunyi. Yang bunyi a i u tu ada bukan alif. Ada tak kisah. Tapi daripada 27 atau 28 huruf tu boleh diolah. Ambil tiga dan diolah depan, belakang, tengah akan menjadi beribu perkataan Arab. Okay. Jadi tapi asalnya lebih 90% perkataan yang kita nampak dalam Quran akan kata dasarnya ada 3 huruf. Kalau nun short ra dia tak boleh bunyi. Nun short ra tak boleh taruh vowel. Vowel iaitu a i u lah dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggeris i o u kan. Dia a i u aja. Dengan itu kita panggil harakat atau baris. Fathah, kasrah dan dhamma. Nun short ra makna asas dia tolong. Dot roba makna asas dia adalah pukul. Dot roba makna asasnya pukul. Jadi kita akan lihat nanti lepas ni. Okey. Itu dan itu apa itu sorof? Sorof ialah tambahan atau imbuhan kepada perkataan asas. Sebagai sorof, maksud dia mempunyai makna yang lebih khusus. Macam tadi, nun short ra, kalau kita tambah alif di depan atau alif di pada ayat kedua atau waw depan, maksudnya macam perkataan tolong, Melayu tolong, kita ada
Penolong, pertolongan, ditolong, kan? Jadi bahasa lebih banyak lah. Telah ditolong pun lain, yang akan menolong pun lain makna dia. Kan? Dia itu panggil syaraf. Maksudnya makna asas sama, makna khusus bergantung pada bentuk perkataan itu. Okey, itu panggil syaraf. Okey. Sekarang kita akan belajar tentang isim. Kita ada 3 jenis isim yang kita perlu belajar. 3 jenis isim, iaitu isim aktif, isim pasif dan isim biasa. Jadi isim aktif yang kita belajarkan bentuk A dulu, isim fa'il. Fa'il maksud yang melakukan. Fa'il yang melakukan. Dia panggil isim aktif. Okey. Jadi semua perkataan Arab bermula dengan 3 huruf, macam contoh fa ain lam. Fa ain lam ni kalau belajar bahasa Arab tak boleh lagi lah, mesti ada fa ain dengan lam. Fa ain lam makna dia ialah melakukan. Melakukan. Dan kalau kita tengok kita ada tambah alif. Tambah alif. Jadi bunyi dia jadi fa'ilun. Fa bil fathah, kasrah dan lam tanwin. Jadi perkataan Arab asalnya adalah huruf terakhir ialah dhammatain. Asalnya huruf terakhir pada perkataan, pada isim. Asal isim huruf terakhirnya adalah dhammatain. Jadi kita fa'ilun tambah alif, macam ni kita pecahkan ada fa, alif, ain, lam. Kita nun kita masukkan alif lepas nun. Masuk lepas huruf pertama. Jadi nasirun. Nasirun. Jadi fa'ilun terjemahan dia yang tepat ialah seorang lelaki yang melakukan. Jadi lelaki yang penolong. Atau tertera penolong. Itu maskulin tu, male. Penolong atau yang menolong atau terjemahan dia yang menolong atau penolong. Seperti macam daraba. Kita ambil daraba kan. Kita ambil dot, ra, ada panjang pula. Daraba kan? Daraba. Ini dia telah pukul. Seorang lelaki telah pukul. Dan bila kita tambah alif dekat dot, daraba, tapi do ambil fathah, ra mengambil kasrah dan bu ambil tanwin, daribun. Daribun jadi seorang lelaki yang memukul. Orang yang memukul. Jadi pemukul. Daribun yang memukul, nasirun yang menolong, fa'ilun yang melakukan. Itu maksud isim aktif. Bila bentuk dia ada alif lepas huruf pertama, bentuknya sama. Bunyi fa'ilun, nasirun, daribun, bentuk tu. Itu panggil isim aktif. Ustaz. Ya? Tak nampak tulisan. Tak nampak tulisan eh? Nampak gambar. Oh ya? Okey, saya tak tulisan saya tu. Okay, saya buat kat sini. Saya share yang ni. Okey. Okey, contoh yang ni. Tak nampak gambar Ustaz. Tak nampak tulisan macam tadi. Nampak gambar Ustaz dengan peserta-peserta. Subhanallah. Apa hal lagi ni tapi kena buat lagi sekali ni. Tadi nampak tak skrin? Kerana saya lupa nak share tu kadang ni patut beritahu. Sekarang nampak dah? Belum. Tak nampak lagi? Belum. Tak nampak. Ke saya seorang je? Saya tak rasa. Okey, sekarang nampak?
Belum. Nampak? Nampak tak sekarang? Belum. Yang lain nampak tak? Nampak Ustaz? Oh, saya seorang. Masalah saya je. Ha. Macam mana nak buat tu? Kejap, ya. Skrin tu, okey. Apa yang saya tunjuk tadi, yang fa'ilun nasyun kan? Fa'ilun yang melakukan, nasyun yang menolong. Okey. Okey. Kalau daraba tadi, kalau nak buat kat sebelah sini nampak jelas. Okey. Kalau saya tuliskan sini, kalau daraba tadi, kita ada daraba. Kita asalnya Menolong. daraba. Daraba. Kan? Itu Okey. dia terlalu. Tapi kalau jadikan isim fa'il, dia tambah alif dekat lepas dot. Dot. Kalau doroba yang atas tu maksud dia? Doroba yang atas tu maksud dia apa? Tanwin kali ujungnya. Daribun jadi isim fa'il. Kalau daraba jadi ini fi'il madi. Isim darib Madi. jadi dia jadi orang lelaki yang memukul ataupun pemukul, yang memukul. Kalau fa'ilun yang melakukan, nasirun yang menolong, daribun yang memukul. Okey? Itu contoh isim fa'il yang pertama kita kenal. Dalam Al-Quran paling banyak isim fa'il, dia banyak bentuk nanti. Okey, jadi kita terus. Okey. Jadi isim fa'il ada contoh pada garis kedua. Baris pertama ialah bila kita nak cakap saya sedang menulis surat, kita boleh guna fi'il, guna bentuk fi'il, bentuk perbuatan. Ana aktubu risalah. Ini bentuk fi'il. Dan tapi bentuk fa'il, ana katibun risalatan. Saya penulis surat. Saya penulis surat ini. Okay. Jadi bezanya kenapa kita guna isim fa'il dengan fi'il mudhari', yakni fi'il. Fi'il akan melibatkan maksud. Maksudnya saya sedang menulis. Dia sedang menulis. Yang ini tak cakap. Dia tak ada elemen masa di sini. Cuma saya penulis surat ini. Tak tahu bila dia jadi tak cakap. Bila kan? Tapi kalau bentuk katibun akan sama. Kataba, tapi ini ada alif selepas kaf, lepas kaf jadi isim fa'il, penulis atau yang menulis. Tapi di bawah ni katibun, dia tambah ya selepas kaf. Ini isim mubalaghah, isim kesangatan. Maksudnya dia menulis, sangat menulis berulang-ulang kali. Katibun ni digunakan untuk menerangkan kalau kerjaya dia sebagai penulis, ada katib. Okay. Jadi yang ini kita ambil contoh yang kedua ni, itu isim fa'il dia. Okey. Terus kita ada wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey. Ja'ilun. Ini akar dia apa? Jim, ain, lam. Tambah alif. Dia tambah alif jadi isim fa'il. Jadi ja'ala jadi. Kalau ja'ala kan? Yang menjadikan. Jadi terjemahan dia. Dan ketika kata kepada malaikat, ini aku ja'ilun yang okey, khalifah. Right? Dan di bawah wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahullah. Ini pun jadi, dan janganlah seorang penulis atau yang menulis enggan untuk menulis seperti apa yang Allah telah ajarkannya. Jadi ini dipanggil katibun. Ini pakai isim fa'il.
penulis, yang menulis. Ini panggil yang menjadikan. Ini panggil isim fa'il. Isim aktif. Kalau nak terjemah tepat, seorang lelaki yang menjadikan. Tapi sini pada Allah dekat yang menjadikan. Katibun seorang lelaki yang menulis. Okey? Right. Ada soalan? Okey. Okey, right. Kita terus. Lepas tu kita ada isim maf'ul. Ini panggil isim pasif. Pun bentuk dia pun ada khusus juga bentuk dia. Bentuk A juga. Jadi dua bentuk kita belajar. A dengan B. Ini bentuk A. Dia panggil maf'ul. Maf'ul ni sama juga. Fa'ain lam. Fa'ain lam ni. Fa'ain lam. Tambah mim di depan dengan fathah. Dan tambah waw antara huruf kedua dan huruf ketiga. Jadi maf'ul. Jadi isim pasif maksud yang diperlakukan. Yang diperlakukan. Isim maf'ul. Kita ambil daraba tadi. Daraba. Tambah mim, tambah waw. Sama juga. Jadi matrub. Maf'ulun. Matrubun. Maf'ulun. Matrubun. Ini sama kan? Pattern dia. Bunyi sama. Jadi ini yang diperlakukan. Ini yang dipukul. Kalau nun short ra macam mana jadikan? Nun short ra. Kita tengok nun short ra. Nasru. Jadi macam kalau nun short ra. Nasr jadi apa? Nasubun. Man apa? Kita tengok sini. Mansur. Mansur. Mansurun. Mansurun. Itu. Macam ni. Ya kan? Kita ambil nun short ra kan? Nasara. Nasara unsur dia telah tolong. Kan nun short ra. Jadi kita tambah mim nun lepas tu short mansur short lepas tu tambah waw ra. Kan? Mansur. Okey. Maaf tulisan Jawi saya tak berapa bagus. Ni mansur. Sama bunyi. Matrubun, mansurun, maf'ulun. Jadi mansurun ini maksudnya yang ditolong. Itu bentuk dia. Okey. Okey. Jadi matrub yang dipukul, mansur yang ditolong. Itu bentuk-bentuk. Okey. Contoh untuk isim maf'ul bentuk A, kalau di atas dia guna fi'il, guna perbuatan. Huwa yahliku sya'run akhihi. Dia memotong rambut adiknya. Tapi kalau guna isim maf'ul, sya'run akhihi mahlukun bil am. Rambut adiknya dipotong semalam. Jadi tapi kalau dia ada bentuk mubalaghah, dia tambah alif. Tambah alif di huruf kedua. Halaq maksudnya dia buat kerja itu kesangatan. Mubalaghah kesangatan. Jadi dia buat ulang-ulang. Potong jadi itu bermaksud kerjaya dia tukang gunting. Kerjaya dia tukang gunting. Kalau halakun tukang gunting. Mahlukun yang memotong. Yang dipotong. Okey. Ustaz. Ya. Saya lost. Di mana? Ni macam mana pula? Yang tadi yang ini bentuk ini, yang bentuk ini. Sekejap. Bentuk ini adalah bentuk aktif. Ya. Okey. Bentuk aktif. Okey. Ini masuk kita terima yang melakukan. Okey. Yang ini bentuk pasif. Yang diperlakukan. Okey. Okey, matrubun mansur. Macam sama sini. Maf'ulun. Ini mahlukun. Tadi kan maf'ulun, matrubun, mansurun, mahlukun. Yang atas tu, yahliku tu. Yang mana? Ini perbuatan. Ini bentuk perbuatan.
Itu bentuk perbuatan. Itu bentuk perbuatan. Itu kita belajar kemudian. Kita tengok yang tengah. Saya tak dapat yang tu yang atas tu. Yang atas tu bentuk perbuatan, itu kita belajar kemudian. Kita tengok yang tengah. Okey. Mahlukun. Ambil yang tengah ni. Yang tengah. Mahlukun. Okey. 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 Bentuk mubalagah punya tadi. Bila ada tambahan huruf lepas huruf kedua, sama ada ya dengan alif, kan? Dia akan jadi, atau waw, kadang-kadang waw bergantung. Dia bergantung pada huruf, baris pada huruf yang kedua lah. Kalau dia berbaris bawah, dia ambil ya. Kalau dia berbaris atas, dia ambil alif. Kalau dia baris dhamma, dia ambil waw. Itu jadi yang tambahan huruf pada huruf ketiga dengan bentuk halakun, halim, boleh halik, pun sama juga. Itu dia yang bentuk-bentuk yang isim mubalagah. Jadi kita fokus pada bentuk tengah. Isim aktif dengan isim pasif. Okey. Okay. Nah, contoh pada isim pasif macam begini. Zalika yamun majmu'un lahun nas wa zalika yamun mashhudun. Okay. Itulah hari, ini tambah majmu'un mashhudun, sama isim maf'ul. Majmu'un yang dikumpul. Baginya manusia. Jadi manusia dikumpul. Manusia dikumpul. Mashhudun maksudnya shin hadal, saksi, syahid, syuhada, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, syahid, saksi. Mashhudun yang disaksikan. Jadi jim mim ain huruf akad. Selalu kalau nak tahu makna, cari huruf akad. Kalau ni apa huruf akad? Jim mim dengan ain. Jumaat, jamak, kan? Jamak, jemaah, sama. Ramai, kumpul. Majmu'ul dikumpulkan. Ini shin adal, syahid, syuhada, syuhada, syahada, syahada. Jadi masyhudun yang disaksikan. Satu. Okey, bentuk dia. Okey. Okey. Sekarang cari dalam latihan ini isim fa'il dan isim maf'ul. Sifa. Dia ada alif selepas huruf kedua. Kadang alif itu dah bentuk huruf kecil, kadang-kadang huruf besar. Kalau kita wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina. Kena khalidina, fa'ilun, fa'ilina. Dia belakang tu bergantung pada keadaan nahwu dia. Dia tengok ambil yang depan. Khalidi. Khalidina. Ini isim fa'il, khalidina. Ini plural, dia bentuk plural. Jadi dia tak dapat khalidun. Dia akad apa? Khalamdal. Ya nun belakang tambahan. Itu maksud dia plural. Jadi khalidin ada alif. Jadi ini. Jadi yang khalidin huruf akad dia apa? Apa huruf akad dia? Khalidin. Huruf akad dia apa? Khalamdal. Khalamdal. Apa makna dia? Khalid. Kalau perkataan Melayu saya dengar apa? Khuldi. Pohon khuldi. Kan? Pohon huldi, apa tujuan pohon huldi? Yang syaitan pujuk Adam untuk makan, ialah untuk kekal dalam syurga, kan? Itu khalidin, yang mengekal. Huldi kekal, khalidin yang mengekal. Atau terjemah dia yang mengekal atau yang kekal lah. Jadi dan ada pun orang-orang yang gembira pada dalam syurga, khalidina fiha. Mereka mengekal di dalamnya. Okey? Itu khalidin. Ada lagi bawah ayat di bawah ayat ke ni, baris keempat ni. La yastanqidhuhu minhu dha'fal talibul wal matlub. Ada tak?
Betul. Dia ada alif lam depan, alif lam tu Talibu. 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 Dia alif lam tambahan, dia ada talibu. Di talibu ada isim fa'il. Talib. Talibun adalah cari, talibun yang mencari. Dia bukan tanwin pun tak apa Ustaz. Dia bukan tanwin tak apa. Sebab dia ada alif lam, dia tak ada tanwin. Okey. Okay, right. Lepas tu Matlubu. Pun ini pun Matlubu. siapa ni? Matlubu. Maf'ul. Dia maf'ul. Jadi terjemahan dia yang dicari. Talibun yang mencari, matlubun yang dicari. Okey? Lepas tu kita ada bawah. Di bawah kita ada hafizun. Hafizuna. Apa perkataan akal dia hafizuna? Hafiz. Hafiz, jaga. Hafiz, hafaz, jaga. Pelihara. Hafizuna yang memelihara, yang menjaga. Jadi wallazina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka untuk furujihim, kemaluan mereka, hafizun, yang menjaga, mereka yang menjaga. Itu maksud ayat tu, maksud perkataan. Okey? Plural Ustaz. Ini plural, ada waw nun plural. Okey? Right? Itu plural, waw nun. Okey? Ada soalan? Okay, kita tengok pada Al-Fatihah, tengok pada Al-Fatihah. Pada Al-Fatihah, tengok. Sini ada dua isim fa'il, satu isim maf'ul. Agak nampak tak? Cuba cari, 1 minit saya bagi. Ar-Rahmani. Fa'il, satu isim maf'ul. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Itu tak, itu Alamin. itu mubalaghah. Yang fa'il ada alif lepas ni. Dia dekat Rahman ni, ra tu akal pertama kan? Dia tak ada alif depan dia. Dia lebih pada nun yang ada, ataupun Rahman ni, nun mim yang ada, dia tambah nun ada alif. Macam Al-Quran. Itu bukan, itu Al-Alamina. Al-Almina. Al-Alamina, betul. Al-Alamina. Ini bentuk isim fa'il. Tapi sebenarnya Al-Alamina bentuk dia betul, tapi dia sebenarnya bentuk jamak. Ini bentuk jamak. Dia jamak sekalian alam. Dia lebih kat bawah. Lagi, tengok ada lagi tak? Kau tengok ni, Maliki Yaumiddin. Kalau di Mekah dia baca Maliki, pendek kan? Tapi ni kalau kita baca ada alif. Maliki Yaumiddin. Ni isim fa'il. Malik, dia kalau mim lam kaf raja. Kalau Malik raja, Malik. Tapi kalau Malik ada alif, isim fa'il, Malik itu maksud yang melakukan kerja raja. Atau yang meraja. Yang merajai. Tu maksud terjemahan dia begitu. Yang merajai hari pembalasan. Tu Malik yang merajai ataupun yang melakukan kerja raja, tugas raja. Okey, ada lagi? Kita ada ini ad-dhalin. Alif lam tu tambahan. Dot alif lam ya nun. Dot alif. Alif tu datang selepas dof. Dot. Dhalin. Okey. Jadi ad-dhalin maksudnya huruf akar dia apa? Dot lam lam. Dot lam lam. Kesat. Dia dhalin
yang melakukan kesesatan, yang sesat, yang menyesatkan. Bukan yang menyesatkan, dia yang sesat. Dia melakukan kesesatan. Itu. Ya. Zalim. Jadi. Ada satu lagi fi'il isim maf'ul. Boleh cari tak? Isim maf'ul. Nampak tak? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Yang maknanya baris akhir dia tu tak semestinya tanwin lah. Macam Maliki tu baris bawah pun boleh dikira isim fa'il. Isim fa'il juga. Ya, betul. Oh. Jadi dia boleh tanwin, dia boleh baris bawah, dia boleh baris Atas, hadapan, boleh bayar depan, dia atas. boleh tanwin pun. Itu sebab keadaan nahwu. Oh. Okey. Okey. Jadi yang satu lagi isim maf'ul boleh cari. Isim maf'ul. Nampak tak? Maghdub. Maghdub. Isim maf'ul. Maghdub. Dia punya huruf akar apa? Ghadaba Ustaz. Ghadaba. Harin ghadaba. Maksud marah. Murka. Makhruf yang dimukai. Betul-betul baca ghairil maghdubi, bukan mereka yang dimukai. Atas mereka. Yang dimukai atas mereka dan bukan yang mereka melakukan kesesatan. Malaikat yang merajai. Itu contoh dalam Al-Fatihah, semua lengkap. Nahwu semua lengkap dalam tu. Dia ada, semua ada. PL pun ada semua lengkap. Okey, ada soalan? Sebelum kita sambung. InsyaAllah kita sambung. Kita sambung pada kita share. Okey. Okey. Alright. Okey, cari contoh lagi. Saya contoh lagi. Kandungan ini itu isim fa'il, isim maf'ul. Nampak tak isim maf'ul sini? Mamdud. Mamdud. Nampak betul. Mamdud. Mamdudin. Maskuba. Maskubin. Jadi Masiratin. terjemahan dia ialah mamdudin yang dipanjangkan. Dan zillin mamdudin dan naungan, bayangan yang dipanjangkan. Wa ma'in maskubin dan air yang dicurahkan. Curahkan. Okey. Lagi ada? Maskubin. Bawah lagi ada. Isim maf'ul. Maqtu'atin. Maqtu'atin. Nampak kan? Maqtu'atin. Nampak itu. Maqtu'atin. Maksud qata'a potong, yang dipotong, yang diputus, putus, potong atau putus. La maqtu'atin, tidak terputus. Tidak diputuskan atau tidak terputus. Dan lagi? Mamnu'ah. Mamnu'atin. Mamnu'atin. Mamnu'atin maksud dilarang. Dan tidak dilarang, tidak ditahan, tidak dicegah. Mamnu'atin. Jadi itu. Dan marfu'atin. Marfu'atin. Dan rafa'a. Akal dia apa? Rafa'ain. Yang ni mim nun ain. Mamnu' mim nun ain. Kalau ni qata'a. Mim tambahan, waw tambahan. Mim tambahan, waw tambahan. Jadi kita tahu akal dia. Kalau ni marfu'atin, ma tu tambah, waw tu tambah. Ta ni kada dia feminin. Dia akal dia rafa'ain. Rafa'ain di marfu'ah. Rafa'ah tinggi. Marfu'ah ditinggikan. Dan couches ataupun dipan-dipan. Kursi-kursi cantik. Kursi-kursi malas. Ditinggikan. Ya. Jadi kalau isim fa'il ada tak? Ni fakihatin bentuk isim fa'il. Ini bentuk isim fa'il. Fakihatin. Okey. Itu bentuk isim fa'il. Tapi dalam makna ni, tapi ni sebenarnya dia adalah plural untuk buah-buahan. Dia bentuk sama, ada juga bentuk sama tapi dia kalau tengok terjemahan dia nanti dia adalah lebih kepada buah-buahan. Okey, di bawah
Ada tak isim fa'il, isim maf'ul tu bawah? Ada tak? Bawah ni tricky sikit. Dah ibi ini Ustaz. Dah ibain. Dah ibai ni. Dan ni dah ibain. Ada alif. Ini masuk untuk dual. Dah ibain ni dual. Matahari dan bulan sentiasa. Sentiasa. Dah ibain. Itu bagaimana kita dari segi nak faham makna satu perkataan, kita tengok dia punya huruf akar. Kita akan lama kita akan dengar sebab banyak perkataan dia akan berulang-ulang. Mim dal maksudnya nanti kalau kita guna app nanti kita just klik pada itu dia akan beritahu makna lah. Nanti bila kita baca pelan-pelan lama kita punya vocab pun bertambah. Okey? Right? Ada soalan lain? Okey, tak ada, kita teruskan dengan bentuk B pula. Ini saya cuba olah, kali ini saya buat yang ni dulu. Pada ni selalunya di belakang, tapi kerana saya cuba nak cuba kaedah ni supaya mana lebih membantu memahami. Okey. Sebab yang kataan isim fa'il, isim maf'ul ni penting. Banyak dalam Quran itu. Kalau kita tak tahu dia susah nak tak faham terjemahan dia. Sebab dia satu perkataan diterjemah pada tiga atau empat perkataan. Okey. Ini kita belajar tentang isim fa'il yang jenis B pula. Dia akan mula dengan mu. Mim, dia akan tambah mim. Dia fa'il lam tambah dengan mim dengan mim dhammah. Tadi kalau isim maf'ul tadi mim dia fathah kan. Dan dia punya isim fa'il dia tambah alif dia. Ini dia mula dengan mu. Ada perkataan fa'il lam dia tambah mim depan. Fa tu ambil sukun, ain ambil kasrah, lam tanwin. Ini asal dia lah. Kalau tak asal tak ada. Sebab dia, tanwin ni boleh jadi muf'ilun, muf'ilan, muf'ilin. Tanwin. Jadi, kalau tak ada alif lam, dia tanwin lah. Okey. Jadi muf'ilun kita tambah mim fa'il lam, tambah mim dengan dhammah di depan. Kita ambil qaf rama, kaf rama, mukrim, tambah mim dan ra tu ambil kasrah. Mukrimun. Ini muf'ilun mukrimun. Perhatikan huruf kedua, bila kata huruf kedua ialah huruf kedua kepada perkataan akar. Perkataan akar dia fa ain lam. Jadi huruf kedua ialah ain. Mim ni tambahan. Kita ambil huruf akar tadi. Huruf akar tiga fa ain lam, huruf kedua akar ialah ain. Jadi yang sini mukrimun huruf kedua akar dan ra. Huruf kedua akar mengambil kasrah. Ini jadi isim fa'il. Kalau muf'ilun sama juga yang melakukan. Tapi mukrimun yang memuliakan. Karim mulia, karim, akram. Allahu akram, Allah paling mulia kan. Ramadan karim, Ramadan yang mulia. Allahu akram, Allah yang paling mulia. Jadi mukrim yang memuliakan. Mukrim. Dengan ra berbaris kasrah. Kalau isim maf'ulnya pula sama bentuk dia juga, dia tak banyak. Dia sama mim fa'il lam tapi muf tapi huruf kedua tu, huruf kedua akan mengambil kasrah. Mukramun, muf'alun. Ini yang dilakukan, mukramun yang dimuliakan. Kalau mukrim yang memuliakan. Mukram yang dimuliakan. Itu beza dia. Ini lebih senang lebih senang nak dikenalkan. Dia bunyi dia UA dengan UI. Kalau UI isim fa'il, UA isim maf'ul. UI maksudnya mukrim. UA maksud mukram. Dia bunyi dia. Contoh contoh mukrim wa ma yuhinillahu fa ma lahu min mukrim. Okey, dan siapa yang dihinakan oleh Allah maka tiada baginya dari yang memuliakan. Mukrimun. Ini dua baris bawah sebab depan ada min. Mukrimin. Okey, itu yang memuliakan. Kalau di bawah hal ataka hadisu dhaifi Ibrahiman al-mukramun. Ini mukramun.
akar dia ra. Yang kedua huruf kedua akar ra fathah. Ini huruf akar kedua ra berbaris bawah. Mungkin yang memulakan ini ya nun tambahan bab dia plural. Jadi huruf akar tetap qaf ra mim, qaf ra mim dan mim di depan ni tambahan. Jadi yang dimuliakan. Di atas yang memuliakan. Itu beza dia. Bentuk B. Satu lagi contoh. Munazilun. Sama juga. Qala Allahu inni munaziluha alaikum. Allah telah berkata bahawa sesungguhnya aku munaziluha. Munaziluha, dia huruf akar dia nun zai lam. Mim tambahan. Huruf kedua akar zai mengambil kasrah. Jadi yang menurunkan. Kalau di bawah kita ada munazalun. Walladzina atainahumul kitab ya'lamuna annahu munazalun. Mereka mengetahui bahawasanya sesungguhnya ia munazalun, diturunkan, yang diturunkan dari Tuhan dengan kebenaran. Jadi munazalun mim tambahan mu, jadi zai huruf kedua akar mengambil fathah. Munazalun. Okey, itu bedanya isim fa'il A dan isim fa'il B. Okey. Ada soalan? Okey. Lepas tu kita ada isim masdar atau isim biasa. Isim biasa biasanya dia tak ada tambahan. Dia tiga, lepas tu ada sama ada fa'lun atau fi'lun. Dia boleh darbun, kadang dirbun. Dia tiga huruf je, lepas tu dia ada tanwin di belakang. Itu isim biasa. Ini maksud ni pukulan. Ini perlakuan. Okey, satu perbuatan. Kalau darbun, kalau daribun yang memukul, matrubun yang dipukul, darbun pukulan, satu pukulan. Okey, satu pukulan itu maksud. Kalau nasrun pertolongan. Kan? Nasrun pertolongan, darbun. Fa'lun satu perbuatan. Okey. Itu jadi ini isim masdar biasa. Maksudnya yang tuan-tuan perlu bezakan isim maf'ul, isim fa'il. Tahu. Kalau bukan isim maf'ul, bukan isim fa'il, untuk isim biasa. Maksud isim biasa terjemah sebagai biasa. Maksudnya bukanlah yang menolong atau yang ditolong, tapi penolong ataupun pertolongan. Ya, pukulan, pertolongan dan juga perbuatan. Itu contoh dia. Jadi yang perlu bezakan, kenal pasti ialah isim fa'il dan isim maf'ul, bentuk A dan bentuk B. Ya, ini adalah contoh-contoh yang bentuk-bentuk yang kita akan belajar nanti. Ada tiga bentuk. Yang di atas ialah dalam X, dan saya akan terangkan X tu. Boleh tengok video dia. Kita ada fi'il di atas tiga, bawah tu. Ini ada panggil isim. Bawah ni ada isim. Active participle, maksud isim aktif, bentuk A. Bentuk pasif dan bentuk masdar, bentuk biasa. Ini yang bentuk A. Kalau bentuk B, munzil, active participle, isim aktif. Pasif, munzal, dal mabni kasrah, masdar dan inzal. Jadi dia punya bentuk isim masdar. Okey. Right. Jadi itu ada beberapa bentuk yang kita tengok. Nanti saya akan minta tuan-tuan download, boleh check ni untuk mula ni. Okay, kita ni banyak contoh-contoh. Kita tengok kemudian. Okey. Okay. Right. Latihan ni saya tangguh dulu. Kita pergi kepada ini. Yang kita belajar tadi. Daribun, matrubun, darbun tadi. Ini isim fa'il bentuk A. Daribun. Daribun, matrubun, darbun. Itu kita belajar tadi. Isim fa'il, isim aktif, isim pasif dan isim masdar, isim biasa, pukulan. Pemukul, yang dipukul, pukulan. Ini fi'il tangguh dulu. Kita belajar kemudian. Okey. Itu bentuk-bentuk yang kita belajar. Right? Okey. Jadi contoh macam ini. Asalnya kita ada daribun. Ini isim fa'il. Pemukul.
daribun. Asal dia ada tanwin. Dan bila kita tambah alif lam, dia akan hilang tanwin. Ada alif lam, tanwin dia hilang. Okey? Bermaksud apa beza daribun dengan ad-daribu? Daribun ni dia panggil nakira ataupun indefinite ataupun dalam bahasa Inggeris a striker. Ada ataupun seorang striker. Tak tahu siapa. Nakira, tidak dikenali. Seorang pemukul. Siapa pemukul tak tahu. Tapi dia ada alif lam, dia jadi pemukul itu. Alif ad-daribu pemukul itu. Okey? Itu beza dia antara ada alif lam dan tak ada alif lam. Dia tak ada alif lam, dia ada tanwin. Tak kisah tanwin domataini ke, kasrataini ke, fathataini ke. Itu bergantung pada keadaan nahu dia. Kerana dia dalam ayat. Dan bila dia ada alif lam, tanwin dia hilang. Okey? Jadi itu dipanggil ma'rifah. Ad-daribu dipanggil ma'rifah. Arif, tahu, kenal. Ma'rifah yang dikenali. Yang dikenali. Right? Dan kita ambil contoh. Ini jenis A, jenis B. Jenis A ialah zalimun. Zalim. Yang melakukan kezaliman. Yang menzalimi. Az-zalimu ada alif lam. Orang yang menzalimi. Orang itu yang menzalimi. Az-zalimu. Az-zalimuna tambah waw nun. Ini plural. Jadi ada alif lam, waw nun, golongan yang menzalimi atau orang-orang yang menzalimi. Ini isim fa'il tadi. Lepas tu kalau muslimun, ni muslim dah kataan akal dia sim lamin salam. Salam. Serah. Muslimun seorang yang menyerah. Menyerah diri pada Allah. Jadi seorang muslim. Jadi muslimun. Dia tambah alif lam, al-muslimu. Orang muslim itu al-muslimuna plural, wanun tambahan. Al-muslimun tambah jadi para muslimin atau golongan yang Islam. Golongan orang Islam lah, al-muslimin. Al-muslimuna. Okey? Baik? Itu bagaimana isim itu dari segi dipanggil tidak dikenali ataupun indefinite ataupun nakira dan makrifah dan bentuk plural, singular dan plural. Az-zalimun ni bentuk singular, az-zalimuna bentuk plural. 18 buka juga. Maaf. Ada soalan? Okey. Terus bagaimana kita kenal isim dalam Al-Quran? Kalau kita berhenti 12 suku berarti banyak kali kita ulang-ulang tadi. Okey, maaf aja. Okey, kita ada dalam Al-Quran ada alif lam di depan dia. Bila perkataan tu ada alif lam depan dia, itu adalah isim. Alif lam tambahan lah, kita tahu tadi kan. Lepas tu kalau dia ada tanwin. Tanwin sama ada dhammataini, kasrataini, fathataini. Mutasyabihan, fakihatun. Atau fakihatin atau fakihatan, boleh. Itu semua tanwin. Dan bila ada tanwin belakang dia kebanyakan harusnya singular. Singular. Dia bergantung, ada perkataan khusus tu ada yang bukan singular. Okey, tapi kita ambil secara umum. Dia maksud nak umum 95% ke atas. Bila ada tanwin dia singular. Dan jika dia berbaris bawah, ad-dini dia ada fi di depan, dia berbaris bawah. Ad-dini adalah isim. Dia ada alif lam lagi. Kan? Lepas tu kita ada rabbihim. Rabbi berbaris bawah. Rabbi berbaris bawah, rabbihim. Jadi Rabbi itu isim. Dan makna. Dari segi makna ni kita kena kenal lah. Ini vocabulary lah. Jadi yang untuk membantu tiga ni membantu kita untuk pastikan itu isim. Tapi kalau kita tahu dalam satu perkataan itu, ia bukan perbuatan, ia bukan haraf, maka ia adalah isim. Macam Maulana, pemimpin kami, Rabbana, Tuhan kami, Allah, Allah lah kan. Tahu. Itu pun dalam bentuk isim. Ini dari segi ini vocab. Right? Okey. Sekarang kita buat latihan.
Cari perkataan akar dan juga cari isim yang dalam ni isim dan perkataan akar dan cuba teka maknanya. Okey, kalau kita tengok sini kita ada berapa ayat? Okey, saya bacakan sikit. Okey, nampak kan? Yasin tak payah, kita buat sini dulu. Saya kasih nak tanda. Okey, ingat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada isim yang tu. Isim dalam ayat kedua. Boleh? Ada isim? Silakan. Kalau kita tengok waw haraf dan Al-Quranil Al-Hakim. Ada dua perkataan. Dua perkataan tu ada wa Al-Qurani Al-Hakim. Isim ke bukan Al-Qurani? Hello? Ada orang tak? Ada Ustaz. Tengah fikir Ustaz. Tengah fikir? Oh ya. Yeah. Tengah fikir. Okey. Tak. Okey. Al-Qurani. Ini Al-Qurani. Dia perkataan dia mana? Al-Qurani Al-Hakim. Ada alif lam depan kan? Alif lam depan. Okey. Lepas tu ada dia baris bawah. Dia isim lah. Isim ni. Apa huruf akar dia agak-agak? Apa huruf akar dia? Qaf ra hamzah Ustaz. Hamzah. Qaf ra hamzah. Qaf ra hamzah itu adalah qiraah. Baca. Di Al-Quran ada alif nun tu tambahan. Itu mubalaghah. Alif nun. Maksudnya yang amat dibaca. Okay? Jadi yang maksudnya pembacaan. Al-Quran itu pembacaan yang dibaca. Al-Quran tu maksud yang amat dibaca Al-Quran. Qiraah. Qiraah baca, Al-Quran ni maksud yang Al-Quran kamu khas. Macam tadi tukang gunting kan, dia gunting rambut selalu kan. Halaka. Al-Quran sama. Okey, lepas tu kedua Al-Hakimi. Al-Hakimi. Apa huruf akar dia? Ha kaf mim. Apa makna Melayu dia? Hakim. Hakim, hikmah. Hikmah. Samalah tu. Bila tambah ya tu kenapa? Kenapa ada ya? Baris bawah Ustaz. Untuk membaris Bukan. bawah. Ya ni maksudnya tambahan dia mubalaghah. Maksudnya kesangatan. Hakim yang amat hakim, yang amat bijaksana. Al-Hakim kembali pada Al-Quran, demi Quran yang amat bijaksana. The most wise atau the most full of wisdom. Al-Hakim. Jadi itu hakim yang amat bijaksana. Okey, terus. Innaka laminal mursalin. Ada isim lepas tu. Yang ada alif. Al-Mursalin. Al-Mursalina. Okey. Okey. Isim apa ni agak? Bagaimana terjemah? Huruf akar dia apa? Huruf akar dia? Rasin lam Ustaz. Rasim lam. Rasul. Jadi mim tu tambahan. Bila ada mim depan dengan mu, bila isim tu mula dengan mu, mim dhammah. Dia tak sama ada isim fa'il isim maf'ul, jenis B kan. Dia ni fa'il ke maf'ul ni? Mursalin. Tengok huruf akar kedua dia apa? Huruf akar kedua dia apa? Baris isim. Baris fathah ke kasrah? Atas. Baris atas. Bila baris atas dia fa'il ke maf'ul? Fa'il. Maf'ul. Maf'ul Ustaz. Maf'ul.
Dekat baris bawah ada fa'il. Jadi mursalun bagi atas, sin bagi atas, mursalun. Jadi terjemahan dia apa? Terjemahan dia yang apa? Yang diutus, yang dihantar, yang diutus. Jadi yang diutus sebab itu terjemahan dia para rasul. Para rasul kan yang diutus. Okey. La al-mursalin. Jadi dia plural, ada alif lam plural. Golongan yang dihantar, para rasul. Dan dalam Al-Quran, mursalin ni bukan sepertinya nabi manusia. Malaikat pun diistilahkan sebagai para rasul Allah. Rasul Allah. Jadi mursalin bermaksud yang diutus, itu para rasul. Okey? Terus di bawah ada lagi isim. Mustaqim. Mustaqimin. Mustaqimin. Dia sebab apa dia isim dia tanwin ya? Tanwin. Mustaqimin. Apa makna dia? Apa huruf akar dia? Taqamim. Okey. Ada lagi cuba. Mustaqim. Taqwa. Dia akar dia yang 3 terakhir tu, yang ni. Taqoya. Dia qaf waw mim. Qaf ya mim. Asalnya qaf waw mim kum, asalnya berdiri. Tapi sebab qaf mengambil kasrah, qaf baris bawah, jadi waw tu jadi ya. Untuk mudahkan sebutan. Kalau dia tetap waw jadi kium, susah nak sebut. Jadi tu dia asalnya kum berdiri. Kum berdiri. Kum fa'anzir, berdirilah. Ingatlah kum. Jadi mustaqim ni kum berdiri tegak. Jadi bila perkataan ditambah dengan sinta depan, sinta tu maksudnya memohon. Dan dia bentuk isim fa'il ni dengan mu di depan, tetapi huruf akar dia qaf ya mim. Huruf kedua ada ya tu sama dengan kasrah, jadi isim fa'il. Jadi sinta tu cari atau mohon, yang memohon kelurusan atau yang mencari kelurusan. Seperti macam kita sebut ghafara ampun, ghafara ampun. Ada sinta. Ya, sinta jadi istaghfir. Kan? Jadi mohon ampun. Astaghfir, aku mohon ampun. Astaghfirullah, aku mohon ampun pada Allah. Sama je mustaqim, yang mencari kelurusan. Mustaqim berarti isim fa'il yang mencari kelurusan. Sebab tu kalau diterjemahkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu terjemahan untuk mudahkan dimudahkan penyampaian dari segi ayat. Dari segi makna khusus dia, jalan yang mencari kelurusan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi untuk mencari kelurusan dalam Islam ni kena cari, maksud kena ada ilmu lah. Bukan ikut aja, duduk aja kan. Itu maksud dia. Okey. Jadi siratin pun isim ke bukan siratin? Isim ke bukan? Okey. Dia ada tanwin. Isim ada tanwin. Tapi huruf akar dia satu aja. Dia tak ada tambahan. Siratin, jalan. Ini masdar. Ini masdar. Oh, masdar. Jadi isim biasalah. Kalau menurut saya isim fa'il. Ini isim fa'il. Ini siratin, jalan. Bukan terjemahan simple lah, jalan. Satu jalan. Atas satu jalan yang mencari kelurusan. Satu jalan yang lurus. Okey. Terus ada lagi isim selepas ni. Ustaz, mustaqim tu huruf kedua dia baris bawah kan? Betul. Ya, baris bawah maf'ul. Baris bawah maf'ul. Baris bawah fa'il, baris atas yang maf'ul. Mursalin ni maf'ul. Huruf kedua dia kan sin bagi atas. Ini maf'ul yang diutus.
Okey. Terbalik. Okey, yang baris bawah fa'il. Baris bawah fa'il. Tu yang dicari, yang mencari kelurusan. Okey. Mencari kelurusan. Okey. Sinta tu tambahan. Macam okey, dia ada beberapa kes sinta ni, contoh sinta. Kita clearkan dulu. Kita ada ghafara. Ghin fa ra. Ghafara. Ghafara. Ghin fa ra. Tambah sinta, kita bulatkan ni lah. Jadi sin ni ta. Cari ampun. Ni Rin ni, maaf Rin saya tak cantik. Cari ampun. Jadi tambah hamzah, aku istighfar. Kalau dia kasrah istighfar, mohon ampun lah. Istighfar. Ya, cari ampun. Kalau dia kasrah jadi aku. Jadi fathah ke atas. Astaghfir. Apa kata tambah Allah kat belakang ni. Astaghfirullah. Aku ampun pada Allah. Okey. Seperti macam ihdinas siratal mustaqim, nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Dia ada ain ya nun. Tahu juga? Ain ya nun. Nasta'in. Tambah sinta. Okey, tambah sinta. Tambah nun. Nun masuk nas. Nasta'in. Ni ain. Ni ya. Nun dan baris atas. Nasta'inu. Jadi, aku mohon pertolongan. Dia asalnya ain waw nun. Macam tadi, Kim. Kalau dia ain ambil dhamma, ain waw nun. Nasta'un. Awun tolong. Ta'awun. Saling menolong, kan? Nasta'in. Jadi, aku mohon pertolongan. Cinta, aku mohon ampun. Nasta ini kami lah. Okey, itu masuk cinta, itu masuk mohon, cari. Ada banyak perkataan tu ada dalam Quran yang ada cinta tu masuk dia cari ataupun mohon. Alright. Kita pulang ke sini. Alright. Okey. Mana tadi? Okey. Kita pergi pada ayat ketiga. Tanzilul Azizir Rahim. Kita habiskan latihan itu, kita lihat, kita berhenti. Okey, Tanzilul Azizir Rahim. Al-Azizi, Ustaz. Al-Azizi. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Jadi itu pun adalah isim sebab dia ada alif lam, dia berbaris bawah. Kan? Dan dia Aziz Ar-Rahim, dia dalam mubalaghah ada ya, tambah ya. Dia punya perkataan akar dia apa? Ain, zai. Ya tu tambah. Aziz, perkasa. Jadi Aziz ada ya, maha perkasa. Ada alif lam, yang maha perkasa. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Tambah ya. Rahamim, ru'aka, tambah ya. Okey? Right? Okey. Jadi kita ada kauman. Isim satu lagi kan? Ba'da tanwin. Kauman. Okey. Ada lagi isim ayat selepas tu. Unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kauman satu kaum. Dia tanwin, dia satu kaum. Ada lagi di bawah. Ayat berikutnya. Okey, ini ayat terakhir itu kita stop. Kita sambung minggu depan. Dah pukul 12. Ramai nak rehat. Pukul 12. Okey, ambil. Ada ayat terakhir. Unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ghafilun. Isim apa tu? Isim maf'ul. Isim maf'ul, Ustaz. Maf'ul ke fa'il? Fa'il. Aktif ke pasif? Senanglah maaf dia. Aktif ke pasif? Aktif. Kan? Ada alif, ghafilun. Jadi apa maksud akar dia? Akar dia apa? Ain falam.
Jadi ghin falam ghaflah. Kalau orang Ghaflah. kata ghaflah, lalai. Ghaflah. Jadi ghafilun isim fa'il, jadi yang lalai, yang melalai. Yang melalai. Mereka lalai. Plural. Mereka lalai. Okey? Ghafilun. Okey, ada lagi tak isim sebelum tu? Makna dia aba'u. Bapa-bapa. Itu isim lah. Kan? Aba'u. Lepas tu ada lagi. Okey dah. Nak stop sini ke nak terus habiskan ni? Aba'u isim apa Ustaz? Isim masdar. Isim biasa. Bapa-bapa. Oh. Okey? Right. Nak teruskan ke nak ni? Berhenti sini. Berhenti lah Ustaz, nak pergi masjid lah Ustaz. Itu saya tanya tu. Okey. Nak pergi masjid Kita Ustaz. tangguh di sini. InsyaAllah kita sambung hari Sabtu minggu depan. InsyaAllah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Okey, terima kasih banyak. Quran. Kita tangguh dengan kita baca suratul As dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr وتواصوا بالحق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.